keluar sekejap. Bila nak panggil kita orang Bakal jangan risau, mixer ni kita bawa ke sana. Diorang ada mixer lagi mahal. Kita nak extend sikit perbincangan kita when it comes to economy of podcast. Wow. Ni yang best ni. Okay, economy of podcast. Aku start dengan kau ada podcast kau tau. Dua podcast kau lagi. Tengok sebab when it comes to podcast punya content di Malaysia local, specifically agak baru lah. Scenery kita podcast ni baru. Dan when we talk about baru ni, aku mention podcast yang korang pun tahulah, keluar sekejap daripada Kari Jamaluddin dan juga Syarif Hamdan kan, yang memang disebut-sebut sampai sekarang. Tapi for sure memang dia inspired by politics punya genre ni semua. Betul. Tapi at the same time sebenarnya adalah beberapa individu entity yang sudah memulakan podcast. Antaranya showrunner kita Izzat kan, punyalah gigih kan buat apa cerita kan. Sekali bila buat episod penuh berapa 40 minit something, views berapa je kan. Kau buat awal 2021 tapi time lah. tu pun tak konsisten. Macam Anik, like first podcast kau apa dia? Let's say ni bukan podcast kau pernah featured dalam mana-mana podcast tu seawal bila tu? Okay, sebenarnya aku start buat join podcast tu sebelum aku jumpa dengan Izzat. Back to 2021 salah aku. Itu dengan Bros and Mike. Okay, Bros and Mike tu dia macam ni tau. Sebenarnya aku minat untuk berborak. I mean like lontar idea, tapi in the recorded way ni belum lagi. Tapi bila aku masuk dalam Bros and Mike tu, sebenarnya dia adalah entiti yang berbeza lah. Bukannya aku buat satu brand. Memang aku join diorang. Aku cakap diorang macam okay ke, test dulu lah macam mana nak sembang sebagainya. And then bila rasa macam okay, dia rasa okay, aku boleh at least telling something lah. Sebab aku daripada kiranya influencer aku ni, aku punya job description aku mau kepada copywriting, penulisan. Okay. Jadi bila aku transfer ke audio podcast, telling story using je lah audio kan, aku rasa is a good thing for me. And aku rasa okay, tak ada isu dia. Cumanya dia yang podcast kau cakap ini seawal 2000 aku rasa hujung 2021 sampai sekarang. Okay. 2022 tu dia dah start. Adalah macam orang lain masuk keluar sebagainya kan. Tapi sampai sekarang adalah. Cuma cabaran je, macam aku pun baru lagi dalam industri. Tapi thanks lah ke Adib dengan Izzat, pemilihan topik tu lah nak bagi orang minat untuk mendengar lebih lanjut. Itu cabaran lah sebenarnya bagi aku. Maksudnya tak boleh nak sembang secara melulu ikut sendiri. Yes, betul, masih betul, lagi betul. Membawa mindset orang kata penulisan. Betul. Dia sedikit berbeza lah when it comes to ni kan, deliverance kan. Rupa paras tu penting juga sebenarnya. Kehansaman. Betul penting. Sebab aku dah banyak kalau kau tengok Bro Semat dia orang okey je ni, tak apa. Aku cakap kau rasa orang nak dengar tak kita dengan muka-muka macam ni kan. Tapi kau handsome ni. Aku nak Itu yang dia raise up the topic tu sebenarnya. untuk kau recognize benda tu. Jackpot tutup. Bagian aku. Okay. Tapi at the end macam tadi lah, aku rasa aku banyak belajar juga daripada Izzat dengan Adib. Sebab ini sangat baru bagi aku dan sangat baru dalam industri Malaysia dan kena diteruskan juga. Ya, viva lah podcast tu. Aku nak cerita sikit. Aku dah suka podcast ni lama tau, 2020 lagi. Means like kau regularly Kau ingat mendengar tak? podcast kan? Ke tak Aku suka konten podcast ni. Okay. Kau ingat tak 2020 bukan 2021 awal kita pindah office ML kat Cyber bila? Sebelum PKP kan? ya, sebelum PKP sempat lagi kan? Kan? Ingat tak aku yang produce podcast pertama ML Community ya. Kau kan, kau dengan Hekal. Ya, betul. So itu adalah idea yang sebenarnya aku dah start sebenarnya suka podcast ni. So tapi waktu tu idea tu tak berkembang lah kat situ sebab itu pun ML punya kan. Slowly bila keluar ML, aku rasa keinginan untuk buat podcast tu ada. Cuma podcast ni kita tahu lah, barang audio ni mahal. Memang mahal. Aku in fact nak beli benda Allah ni pun kan, sebenarnya berkira-kira. Cuma waktu tu dah ada start Sembang Marvel, dah ada start audience. So aku fikir, ini kalau aku dah beli barang ni, aku memang kena committed. Betul. Dan aku rasa worth it lah. Aku menghabiskan banyak. Sebab kau bayangkan, mic ni saja dah dekat 400.
Tak sembang mic tu kabel tu saja berapa? Kabel ni RM40 RM50 40 pun mahal lah bong. 40 mahal. Ini baru satu kabel 1, 2, 3 dah berapa? Tu cakap tu sebab when it comes to money, quantity comes to mind juga lah. Betul. Tapi aku rasa investment aku pada podcast ni berbaloi lah. Walaupun dia taklah datang dalam bentuk monetization podcast lagi. Sebab kita tahu Spotify pun belum boleh monetize lagi. Malaysia je tak tahulah, tak buat lagi. Singapura kalau pergi industri podcast ni agak jauh dah agak sebenarnya. jauh Singapura dengan Indonesia yang kau pernah sebut. Indonesia pun kalau tengok YouTube podcast, bersepah tu. Betul. Means that dia orang dah ada formula dah mereka. Betul. Dan dia orang memang ada fans podcast. Betul. Aku rasa sebab podcast ni dia punya audience dia agak berbeza dengan konten biasa. Podcast ni audience dia lebih kepada konten yang macam orang yang lebih bersifat terbuka dan nak konten yang berat. Yeah, exactly. Long form. So kalau kita tengok balik kan YouTube, Indonesia still okay. Kan? Dan Malaysia, dia orang ni dah buat sejak bila sebenarnya? Like lama juga aku rasa. Sebelum PKP lagi lah. Mungkin. Okay. Tapi kan in fact kan kalau macam Spotify dekat Singapore, contoh kalau macam papan tanda ataupun macam digital punya apa panggil tu? Digital punya billboard. Dia orang promote channel podcast tu dekat Spotify. Billboard. Yes. Wow, nice. Aku naik subway dengan bus dekat Singapore. Diorang boleh promote podcast kat dalam iklan. Nice. Sebab orang naik bus dan orang naik subway pula. Orang naik bus dengan MRT ni, diorang memang yalah pasang ni kan, mesti nak podcast. dengar podcast. Sebab biasa kalau kita dalam kereta kita dengar radio. Tapi kalau kau dah naik public transport, kau nak dengar apa lagi? Of course lah, macam podcast macam ni. Lagu kan. Yeah, and diorang invest dekat jenis ads macam dalam bus, dalam MRT. So Malaysia tak sampai ke tahap tu lagi. Belum lagi lah. Sebab Spotify dekat Singapore dah monetize tau. Monetize betul. Kat Malaysia belum kan? Belum lagi. Negara jiran kita tu. So I think Bayangkan Singapura yang kecil tu. Yeah. Something untuk kita Tapi aku rasa aku quite sure lah Sooner or lagi. later lah. Sooner. Because kita kena acknowledge. Kita kena acknowledge yang front runner untuk podcast Malaysia adalah Keluar Sekejap. Betul. Ya, betul. Dan bila diorang dah berjaya ke another step, I think nak tak nak Spotify pun kena consider yang kenalah monetize apa semua. Yeah, exactly. Betul. Aku rasa diorang akan follow juga demand. Dan macam mana pun diorang akan follow public. Tak boleh buat apa juga. Betul. Sebab pada aku sebab tu aku nak raise up the topics of economy of podcast. Dia chain of podcast ni, seperti contoh Keluar Sekejap dia featuring, dia collab dengan Podcast Tiba. Yang mana Podcast Tiba ni aku dah lama dah nampak. It's just that dia tak pernah pick interest kat aku until dia orang collab. Faham tak? After Tiba ni siapa siut dengan Keluar Sekejap kan? I think daripada situ aku nampak like diorang ni macam tengah push ataupun tengah carve satu gua dinding kan, dikorek sampai tahap podcast ni akan menjadi a new way forward of format lah. Betul. Macam dulu kan, mana ada dulu kita anggap vlog tu sebagai content. Now vlog is a content, seperti contoh. Betul. So now we are going to podcast lah in a way kan. So aku nak just tanya dengan kau adik kau memang, adakah kau layan regularly podcast, hence kau pun disebabkan itu kau minat podcast ke ataupun ke macam mana? tak adalah regularly, tapi aku layan podcast because podcast is different dengan orang kata perbincangan ilmiah macam debat ke forum ke apa. Podcast macam sembang santai, macam minum kopi, boleh dengar, boleh sembang kan. To name a few podcast apa? Kita shout out sikit. Untuk podcast lokal ke, of course lah Keluar Sekejap for politics and so on apa semua. In fact Bro Semai pun kita shout out kepada Bro Semai. Kita dengar juga. Be inspired each other ni. Betul. Kita kena apa orang kata, compliment each other. Ya betul. Dua tu je kot. Wow. Yang lain more kepada podcast luar negara yang tak ada kena-mengena dengan lokal punya. So aku rasa pasal ni just nak tambah sikit when it comes to podcast kan. Dia struggle yang kita orang face lah. Sebab aku ditugaskan bawa channel Dr. Adam Zubir untuk create satu podcast. Nama dia What Do You Think lah. What Do You Think ni sampai sekarang aku struggle untuk nak finalize apa benda kan tagline yang aku nak cuba sampaikan. Apa benda aku punya target audience. Faham tak? Dia macam kewangan pun je, video pun je, something like that. And salah satu tema yang aku rasa is kata apa, typical untuk kita adalah views kita rendah. You know, engagement kita kurang nak dibandingkan dengan short form content seperti TikTok ataupun IG Reel lah. So aku nak tanya as a showrunner Izzat kan,
when it comes to like kau dah buat benda ni like lama lah. 2 tahun ni 2 tahun yang konsisten. Okay. Apa pemangking semangat kau bila nampak like satu episod ni biasa-biasa, satu lagi episod biasa-biasa, and why the heck kau masih lagi teruskan sampai sekarang? Somehow aku rasa bila buat podcast lalu, kau dah boleh expect tau content tu akan biasa atau tak. So sebenarnya dia macam ni tau. Aku jadikan podcast ni tempat escapism aku. Contoh dengan apa cerita, aku, Noah dengan Hekalan, aku punya geng podcaster, kita orang memang akan jumpa waktu podcast je. So waktu podcast tu lah kita orang nak bertukar cerita, nak tanya khabar. So dia jadi macam instead of kita ni kerja tak. Ni adalah tempat kita orang nak sembang, lepak. Sama lah macam ni kan. Kadang-kadang kita orang suka sembang Marvel, sembang pasal Marvel. So waktu ni nak sembang pasal teori kita orang, pasal apa. So kau takkan rasa stres pun. In fact kau akan rasa lagi seronok, kau rasa excited bila kita dapat sembang benda lah ni. Kira macam passion lah. Passion. Contoh kan, aku tengok apa dia dengan kau yang kita orang tengok premiere episod 1 2 Loki. Dekat aku tak ingat kat mana. Right after episod 1 habis, aku terus, weh, Deep, aku rasa terus sembang teori. Maksudnya terus shoot? Tak shoot, tapi kita orang bersembang, berbual. Faham tak? Kau bila kau berjumpa dengan seorang yang passionate dengan ada passion dengan minat benda yang sama dengan kau, so kau rasa nak excited untuk bersembang benda tu. Ya, for sure, betul. Aku rasa benda tu lah yang seronok. So podcast ni jadikan medium macam tu je. So instead of kau rasa pressure, kau rasa macam aduh, episod ni kurang. Aku tak ni pun. Betul. Sebenarnya macam podcast ni macam kita cakap tadi lah, dia mau kepada kita berborak sesama kita. Biasa dia ada orang join apa yang kita borak. Betul. Macam contoh kau kat kedai mamak, 4 orang duduk kat meja tu kan. Kau borak 4 orang je. Tapi podcast ni membuatkan kau 4 orang ni dengar, yang lain pun dengar. So basically pergi jauh ke tak jauh tu sebenarnya tak ada apa pun. Kemudian yang penting apa yang kita borak tu, kepuasan kita letak tu. Yep, jadi at the first place dan satu lagi sebenarnya menarik podcast ni adalah dia boleh mempengaruhi orang lain punya pemikiran juga. Setuju. Ya. Betul. Ini next level ni. So next sebenarnya Inception lah. Kita tanamkan something tu dalam kepala orang tu supaya orang tu nak dengar teori kita lagi. Sebab tu bila aku perasan ni sebab tu lah ramai yang tiba-tiba DM kita orang untuk minta lagi. Sebab ketagihan untuk dengar orang bercakap ketagihan tu. Betul. Ketagihan tu orang bercakap tu datang. Kita menyebarkan propaganda, betul. Exactly. Naratif. Sebab kalau macam kalau contohlah kan, kau cakap pasal benda yang serius, orang sebenarnya tak nak dengar pun. Betul. Tetapi kalau kau sampaikan benda yang serius dalam bentuk yang berhibur, orang akan ingat sampai bila-bila. Inception tu. Betul? Aku rasa podcast adalah tempat kau untuk cari orang yang betul-betul nak dengar apa yang kau nak cakap. Yes. Contoh kan, aku rasa sembang Marvel kita orang dah ada crowd yang konsisten, dia akan tengok the whole video. Betul. Ya, betul. Untuk dengar satu podcast yang berdurasi 46 minutes ataupun 30 minutes above kan. Betul. Struggle doh. Betul. Struggle. So kalau dia dengar, dia kena dengar konsisten lah. Betul. Dia takkan dengar 5 minit, dia takkan layan. Betul. And that shows orang kata apa, quality listeners lah for me kan. Quality listeners equals to high IQ jugalah. Betul. Sebab biasanya lah, melainkan orang-orang yang demand duk maki-maki korang ni lah. betul. Bila kau nak buat satu podcast tu, contoh sebelum sembang Marvel dengan sebelum ada satu podcast lagi lah pasal politik. Sebelum start ni, aku sendiri sebagai seorang yang nak buat tu, aku akan dengar dulu orang yang sama niche akan dengan kita orang untuk fahami. Aku boleh tahan tak dengan dia punya podcast. Macam sebelum kita buat sembang Marvel kan, kita tengok Indonesian punya podcast apa semua kan. Macam kalau aku boleh tahan, maksud dia bila aku buat podcast ni ada orang yang boleh tahan untuk dengar. Betul. Sebab macam aku ingat aku buat first podcast dengan Dr. Adam Zumbi awal tahun ni, baru je sebenarnya kan. So aku gunakan satu konsep yang aku guna sama dengan YouTuber luar negara, nama dia Unbox Therapy. Okay. Unbox Therapy tu unik dia adalah dia hanya baca berita sahaja dekat dalam screen laptop tu, and then dia just react sahaja. iPhone is using USB-C 2023. What do you think, Will? Itu je. Macam tu je. Macam tu je. So exactly aku ambil benda tu masuk ke dalam format Dr. Adam Zubair. Tak ada nak kata hit dekat Dr. Adam Zubair, tapi at least dalam content creator punya side, aku tak adalah hilang
when it comes to the ideas. Sebab just baca je. Baca. Waktu tu aku ingat lagi, aku buat konten politik dengan Dr. Adam Zubir. First time kan, saja sembang politik dengan Dr. Adam kan. KJ kena pecat. Kau bayangkan kan, Dr. Adam tak pernah sembang pasal politik, tiba-tiba kita orang terus sembang pasal KJ ni kena pecat. Apa berlaku dalam UMNO, bla bla bla, apa semua kan. Aku rasa macam aku nak shout sikit untuk harapan scene podcast dekat Malaysia. Oh ya, harapan. Okay. Boleh. Satu, silakan. kalau aku memang aku selalu dengar satu podcast dari Singapore, OLG, Okay Let's Go. Okay, let's go. Okay, Let's Go, dia menjadikan podcast tu satu fenomena di mana diorang is one kind of celebrity tau dekat Singapore. Betul. Untuk podcast punya scenery. Untuk podcast, apa pernah dengar nanti bila boleh dengar lah kan. Okay Let's Go, dia macam topik dia memang random gila tau. Tapi dia punya randomness tu macam buat orang nak dengar lagi. So benda tu dynamic je. Kalau dekat Malaysia yang aku nampak macam cara Izzat ke dynamic podcast tu, macam mana kita menggunakan konten semua platform. TikTok macam mana cara dia, dekat YouTube macam mana cara dia, dekat IG macam mana cara dia. Tapi kalau dekat Singapore memang totally orang nak dengar full tu, tak kisah dia letak kat mana-mana platform. Dekat Malaysia dia ada selective content. Okay, konten ni sesuai dekat TikTok, konten ni sesuai kat YouTube. YouTube kita full lah kan. So aku rasa one of the biggest challenge untuk podcaster kat Malaysia, macam mana kita nak suitkan konten kita dalam setiap platform social media. Sebab Okay Let's Go is one of the benchmark yang kita selama ni rujuk. Sebab Luan tak tahu kot, tak dengar pasal okay. Aku first time introduce tadi lah dengan kau kan. Okay Let's Go ni, diorang ni adalah radio announcer. Then diorang pecat ke kena berhenti tak tahu. Lepas tu diorang start buat podcast. So itu adalah diorang punya permulaan. So aku dengar juga sebab kita kena tahu satu, scene Singapore punya podcast ni memang rancak. Betul, setuju. So diorang memang full time buat podcast. Dan memang powerful lah. Sebab banyak podcast Malaysia pun menjadikan benchmark Okay Let's Go. Betul. Sebab diorang bahasa Melayu. Bayangkan diorang adalah podcast berbahasa Melayu dan mendapat tempat di Singapura. Betul. Aku tengok dia ada jemputan ni kan, artis daripada Malaysia kan. Ada banyak. Betul. So maksudnya power lah. Exactly, diorang dah sampai buat big event tau. Big event dekat dalam hall, orang datang and diorang buat OLG Fest. Maksudnya orang datang semata-mata nak dengar, macam dia buat persembahan macam one man show, macam live show, tapi konsep dia podcast, borak je lah macam biasa. Tapi betul. Ada nyanyian sebagainya. Tapi kita nak cakap yang fenomena tu kalau ada kat Malaysia, betul, insyaAllah kita boleh dengarkan Anip nyanyi pula dekat. Yes. Tapi aku dah terfikir Aku dah terfikir kita orang nak buat macam cafe sembang Marvel hari Jumaat, kita orang sembang. Ada audience ni? Ada audience. Bayar siapa nak ni bayar RM20, dapat kopi satu. Tu nama dia ekonomi lah. Boleh. Aku rasa kita boleh buat event lah ni. Buat event terus kan. Ya, exactly. Kita buat event 30 pack. Murah sangat 25. Tambah kosong belakang. Ada tak? Dapat tidur kat sini. Dapat tidur. Yes, betul. Ada tak event space yang dapat harga yang murah? Ada. Okey, kita bincang kejap lagi. Idea job. Bukan setakat berbayar, free pun boleh dapat. Jangan risau. Wah, ini mana datang ni? Aku risau. Datang tiba-tiba Jangan risau. Power connection. So, Mandangan Anip dah round ni. Kita round table dulu boleh? Harapan. Aku sama je macam Anip. Aku nak scene podcast ni lebih meriah dan orang dengar banyak podcast. Sebab podcast ni dia banyak niche tau. Dan kau boleh sembang niche yang sangat kecil. Contohnya macam financial, lepas tu pasal banyak pasal kereta ke, pasal apa-apa. Kita orang bayangkan niche kita orang sangat kecil. Pasal Marvel je. Pasal Marvel pun boleh dapat crowd yang sangat ramai aku rasa. So bayangkan kalau apa cerita adalah niche yang sangat besar lah pada aku. So pada aku podcast ni sekecil-kecil niche tu boleh pergi. Banyak lagi yang belum di-cover. Boleh, betul. Ya, exactly, betul. So dia adalah benda, aku rasa macam ni lah. Konsep dia adalah, contoh kalau kau dalam kereta, kau nak dengar lagu tu akan, contoh lagu 34 minit habis lah. So kalau kau dengar podcast, bayangkan kau pergi kerja dalam 30 minit, kau dapat dengar satu episod, dan dalam masa yang sama, kau sebenarnya mendapat pengetahuan baru. Betul. So aku rasa benda tu best. Benda tu menyeronokkan. Kau dengar cerita bodoh, cerita yang kelakar. Betul. So tu menyeronokkan lah pada aku. So aku rasa scene podcast sekarang ni semakin meningkat. Dan aku harapkan
dia semakin meningkat dan kemudian Spotify mungkin boleh monetize ke apa ke. Itu je lah harapan aku. That's the aim of it lah. Yang tambah daripada Ijat tu sikit. Aku dibesarkan dengan Radio IKIM FM lah. So Islamic punya pesan lah. Ada bunga di taman. Taman di bunga. Ada dalam hati ada bunga. And bila membesar, membesar baru aku discover all this Hits FM, Fly FM ni semua. Tapi bila dah lama sangat dengar, dia orang macam tak ada slot when it comes to benda-benda ilmiah something untuk aku tahu sedikit. Sebab tu kan ada sekali tu macam awal tahun ni kan kakak aku meninggal dunia akibat kanser. Dan macam aku ada kekosongan lah di hati kat situ. So aku tak nak buka IKIM sebab dia dah lapuk and whatnot. Tapi end up aku terpaksa buka IKIM sebab dia antara radio yang ada sedikit slot ilmiah. Tapi dia bukanlah podcast kan. Macam podcast tu I think lebih meriah, lebih menarik, dia ada entertainment dan sebagainya lah. So kita round dengan Adib. Macam mana harapan you? Harapan Sineri ni. Saya pun harapan. Saya memang harapan. Saya rasa Dah review. Harapan sebenarnya podcast ni betul lah macam kau cakap kan, dia banyakkan dia memberikan ilmiah kan apa semua, dan dia tertakluk juga kepada content creator tu sendiri. Dia nak buat content tu macam mana. Tapi at the end of the day, walaupun ianya kelakar, walaupun dengan bodoh-bodoh, tetapi harap sangat content tu biarlah berkualiti. Kita sebenarnya bila podcast tu makin lama makin memenangi hati rakyat Malaysia contohnya kan, dia sebenarnya meningkatkan lagi IQ, EQ rakyat Malaysia tu sendiri. Sebab dia mengambil masa untuk kita berfikir sejenak bersama-sama. Betul. Harapannya is that semakin ramai orang minat podcast ni, semakin banyak content creator boleh bagi input yang berguna. Tapi selitkanlah juga dengan jenaka dan entertainment. Macam kita, betul, entertainment dia semata-mata. Tapi kita ajak ramai-ramai untuk berfikir sejak, renung-renungkan dan selamat beramal. So thank you guys, geng-geng Sembang Marvel. Keluar sekejap, bila nak panggil kita orang? Bakal. Jangan risau, mixer ni kita bawa ke sana. Diorang ada mixer diorang lagi mahal. Lagi mixer dia orang gila mahal. Ni macam adat of kita nak pergi ziarah orang, kita lah bawa barang betul juga. And dia pakai mixer dia orang juga. Something like that. So thank you guys. So kita berjumpa dalam episod yang seterusnya. Ada ke? Tak ada. Dia yang kita ulang. Aku pula excited.